Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Rahanis binti Muhammad Sabri, wakil daripada kumpulan 7. Dan ini adalah ahli kumpulan saya. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk menerangkan berkaitan dengan tugasan kami iaitu daripada filem Hikayat Merong Bahawangsa. Semoga video ini dapat menambahkan pengetahuan dan juga memberi manfaat kepada semuanya. Selamat menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Ashraf bin Muhammad Sapri. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tentang laporan yang telah kami buat iaitu tentang filem Hikayat Merong Mahawangsa. Saya akan memulakan pembentangan kumpulan kami pada hari ini dengan tentang pengenalan kajian. Untuk makluman kajian. Filem Hikayat Merong Mahawangsa ini merupakan sebuah filem epik yang mengetengahkan tentang ketamadunan Melayu. Filem ini telah ditayangkan pada tahun 2011 iaitu terbitan oleh KRU Studio dan filem ini juga telah diarahkan oleh Yusri Abdul Halim iaitu salah seorang daripada ahli kumpulan KRU. Manakala penulis skripnya ialah Amir Hafizi. Filem ini merupakan adaptasi daripada prosa Hikayat Merong Mahawangsa yang meriwayatkan tentang sejarah terawal Kerajaan Kedah. Filem ini dibintangi oleh Stephen Rahman Hughes, Umi Nazira, Khair Rahman, Jing Lucy dan Gavin Stenhouse sebagai watak utama. Selain itu, filem ini juga dibintangi oleh Wan Hanafisu, Rahim Sazali, Craig Robert Fong, Nell Eng dan banyak lagi artis tanah air. Selanjutnya, filem ini mengisahkan tentang Empayar Rom iaitu pada tahun 120 yang ketika itu di bawah pemerintahan Hadrian, sementara di negara China, dinasti Han merupakan sebuah empayar yang kuat dan telah memperluaskan pemerintahannya ke negara Asia Tengah. Semasa Angkatan Rom sedang membaik pulih kapal mereka di Goa, mereka meminta pertolongan Merong Mahawangsa mengiringi putera Rom ke Langkasuka yang dikatakan terletak di utara Malaysia. Tujuannya adalah untuk berkahwin dengan seorang puteri Cina yang cantik dari dinasti Han. Walau bagaimanapun, Puak Lanun dari Garuda mempunyai perancangan yang berbeza. Mereka memutuskan untuk menculik puteri Cina dan menjadikannya sebagai tebusan. Di hujung pengairan Selat Melaka, Merong Mahawangsa dan angkatannya telah diserang oleh Lanun Garuda. Maka adalah tugas seorang Merong Mahawangsa untuk menyelamatkan puteri Cina dan menyatukan baginda dengan putera Rom bagi sebuah perkahwinan yang menemukan dua tamadun besar dari negara timur dan barat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Dalam kajian ini, terdapat beberapa objektif yang dapat dikenal pasti untuk menjawab persoalan-persoalan yang wujud semasa kajian ini dilakukan. Antara objektif kajian ini adalah untuk mengetahui dengan secara lebih terperinci tentang nilai ketamadunan yang terdapat dalam filem Hikayat Merong Mahawangsa ini. Seterusnya, kajian ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ketamadunan dalam diri sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertamadun. Selain itu, objektif kajian ini adalah untuk mempelajari tentang teladan dan mengambil pengajaran daripada filem Hikayat Merong Mahawangsa ini. Objektif kajian ini akan memberikan tujuan kajian atau perkara yang perlu dicapai pada akhir kajian ini. Selanjutnya, tugasan ini terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu bahagian A dan bahagian B. Dalam bahagian A, ia mengandungi beberapa nilai ketamadunan yang terdapat di dalam filem Hikayat Merong Mahawangsa. Pada bahagian B pula, kajian ini mengandungi dan membincangkan tentang beberapa teladan dan juga pengajaran yang boleh dipelajari dan dicontohi di sebalik filem Hikayat Merong Mahawangsa ini. Untuk meneruskan pembentangan kumpulan kami pada hari ini, saya akan memberikan ruang kepada ahli seterusnya untuk meneruskan pembentangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Fitri bin Zainal Abidin. Jadi hari ini saya ingin membentangkan tentang sejarah dan asal-usul yang telah kami petik di dalam filem Hikayat Merong Mahawangsa. Jadi berdasarkan filem Hikayat Merong Mahawangsa ini, terdapat beberapa kajian yang telah kami lakukan dan kami menjumpai beberapa peristiwa yang berlaku sehingga terjadinya pembukaan Kota Langkasuka. Okey, jadi yang pertama, semuanya bermula dengan perjanjian antara burung Garuda dan juga Nabi Allah Sulaiman AS, di mana isi perjanjian tersebut telah menyatakan
bahawa burung Garuda ingin memisahkan hubungan yang telah dijalinkan antara Raja Rom dan juga Raja China melalui perkahwinan anak-anak mereka. Jadi tujuan burung Garuda membuat perjanjian tersebut adalah semata-mata untuk menghalang dua kuasa besar itu untuk tidak mempunyai apa-apa hubungan antara mereka. Jadi demi melaksanakan tujuannya itu, burung Garuda telah melakukan serangan yang bertubi-tubi ke atas bahtera yang telah dinaiki oleh anak Raja Rom serta pembantunya iaitu Merong Mahawangsa. Hasil daripada serangan tersebut, bahtera yang dinaiki anak Raja Rom itu musnah dan beliau jatuh dari kapal tersebut serta hanyut di laut, manakala Merong Mahawangsa pula terpisah daripada tuannya dan hanyut juga ke sebuah kawasan yang tidak dikenali. Jadi dari situlah bermulanya pembukaan kota Langkasuka apabila Raja Merong Mahawangsa menjadi raja di kawasan yang tidak dikenali tersebut. Jadi Baginda memerintah Langkasuka dengan baik sekali sehingga pada satu hari Baginda kembali utusan Baginda yang beliau hantar ke negara China untuk menghadap Raja China kembali ke Langkasuka. Utusan itu telah membawa mesej daripada anak Raja Rom yang menetap di China. Setelah dari itu, Raja Merong Mahawangsa terpaksa berlayar ke China itu untuk memenuhi mesej yang telah diutuskan oleh anak Raja Rom tersebut. Jadi sebelum beliau berlayar ke China, beliau telah menurunkan tahta beliau kepada puteranya iaitu Merong Mahadipusat dan beliau juga telah menukarkan nama Langkasuka kepada negeri Kedah Zamin Turan. Yang seterusnya, Baginda juga memberikan beberapa wasiat kepada puteranya iaitu Raja Merong Mahadipusat. Baginda memerintahkan kepada anak-andanya untuk meluaskan lagi empire yang telah dibina oleh beliau. Jadi beliau telah memberikan beberapa wasiat kepada anak beliau dan anak beliau berusaha sedaya upaya untuk memenuhi wasiat tersebut. Jadi akhir sekali Raja Merong Mahadipusat pun mewarisi tahta Raja Merong Mahawangsa. Beliau dikurniakan 4 orang cahaya mata, 3 daripadanya anak lelaki dan seorang anak perempuan yang tunggal. Jadi mengikut wasiat daripada Baginda Merong Mahawangsa, anak pertama Raja Merong Mahadipusat telah dihantar ke sebuah negeri yang bernama Benua Siam untuk membuka sebuah kerajaan di sana. Anak keduanya pula dihantar untuk membina sebuah kerajaan yang dinamakan Negeri Perak. Pada zaman sekarang namanya Negeri Perak lagi. Manakala puteri satu-satunya telah dihantar ke Patani untuk membina sebuah kerajaan dan akhir sekali putera yang terakhir akan mewarisi tahta Raja Merong Mahadipusat. Jadi setakat itu sahaja asal-usul dan sejarah Merong Mahawangsa. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Atiqah binti Hassan dan saya akan membentangkan tentang teladan yang terdapat di dalam filem Hikayat Merong Mahawangsa. Di antara teladan yang kita boleh pelajari daripada filem tersebut adalah yang pertama, dengan tidak mudah berputus asa dalam setiap ujian atau perkara yang dilakukan. Filem ini mengajar kita bahawa jika manusia ingin mendapatkan sesuatu, maka usaha yang setimpal dengannya haruslah dilakukan. Dan pengorbanan juga sangat diutamakan dalam melakukan sesuatu perkara. Buktinya terdapat di dalam perakhiran filem iaitu raja yang berketurunan Merong Mahawangsa menyatakan bahawa
pengorbanan Merah Mahawangsa tidak sia-sia atau kerana hasil pengorbanannya dalam mempertahankan negara telah dirasai sehingga ke hari ini. Di mana hari ini di mana rakyat dapat bebas daripada kekejaman Garuda yang dahsyat setelah baginda berjaya mengalahkan Garuda seperti yang telah diceritakan dalam filem tersebut. Teladan yang kedua adalah menggunakan kebijaksanaan dalam merancang sesuatu strategi, di mana seperti yang kita tahu setiap kejayaan yang dimiliki bukan sahaja datang dari usaha semata-mata, tetapi ianya juga memerlukan kebijaksanaan dalam merancang sesuatu ke arah kejayaan tersebut. Seperti yang kita lihat dalam filem Hikayat Merah Mahawangsa, di mana semasa tentera Raja Merah Mahawangsa dan sekutunya tidak mempunyai kelengkapan yang mencukupi untuk menentang Garuda, baginda menggunakan kebijaksanaan baginda dengan mencantumkan beberapa serpihan cermin mengikut hukum Archimedes sebagai senjata jarak jauh bagi menyilaukan mata pihak lawan dengan pantulan sinaran daripada matahari. Kita dapat lihat bahawa kebijaksanaan baginda membuahkan hasil apabila ratusan tentera pihak lawan berjaya ditumpaskan dengan hanya beberapa minit dengan menggunakan cermin tersebut. Teladan kedua pula ialah teladan ketiga pula adalah dalam menitik beratkan aspek kerjasama dalam berpasukan. Di mana berdasarkan filem tersebut kita dapat lihat bahawa kekuatan dalam ketenteraan itu tidak terletak pada jumlah angkatan tentera sahaja, namun kekuatan yang sebenar terletak pada kerjasama di antara tentera. Seperti yang ditunjukkan oleh tentera Raja Merah Mahawangsa, tentera kerajaan Cina dan tentera kerajaan Arab semasa peperangan tersebut berlaku. Hal ini boleh dibuktikan apabila Laksamana Cina menyatakan bahawa jumlah musuh terlalu ramai untuk dikalahkan. Tetapi Raja Merah Mahawangsa membidasnya dengan mengatakan bahawa tidak ada gunanya hidup lama kalau tidak bebas daripada cengkaman Garuda. Dan mereka berjanji akan merampas kembali kebebasan mereka bersama-sama walaupun akan mati di medan peperangan. Baginda juga menyatakan bahawa kebebasan Angkat Suka bukan sahaja hanya kebaikan pada baginda, tapi juga pada rakyat dan tanah air mereka. Seterusnya, teladan keempat adalah membalas jasa orang yang telah membantu kita. Di mana seperti yang kita tahu, seperti yang dalam filem tersebut, orang kasar telah membantu Merah Mahawangsa dengan mengubati luka baginda dan memberikan tahta kerajaan kepada baginda. Dan sebagai tanda membalas budi kepada mereka, Raja Merah Mahawangsa membangunkan kediaman bagi penduduk tersebut dan berjanji akan membalas dendam terhadap kekejaman Garuda yang menghancurkan maruah dan harta benda penduduk tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Saya akan memberikan isi teladan yang seterusnya kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Tahirah dan saya akan sambung untuk pembentaran bahagian teladan. So, yang kelima, teladannya adalah menghormati dan bersikap sopan terhadap orang tua. Dengan menghormati mereka, hidup kita dijamin berjaya dan dihormati masyarakat sekeliling. Dan juga dengan menghormati dan bersikap sopan terhadap orang tua ini dapat jadikan contoh yang baik untuk generasi masa hadapan. Yang keenam adalah bersikap taat dan setia akan perintah raja. Kerana dengan bersikap taat dan setia akan perintah raja, masyarakat dan negara dapat hidup dengan harmoni. Okey, untuk poin seterusnya iaitu poin yang ketujuh, iaitu berpegang pada adat resam termasuk pantang larang dan juga adat istiadat. Dengan sentiasa berpegang dan amalkan pada adat resam ini, ia tidak akan luntur dan akan sentiasa hidup sehingga zaman hadapan. Dan kita sebagai masyarakat Melayu, kita hendaklah berpegang kepada adat istiadat kita selagi ia tidak melanggar hukum syarak agama Islam. Dan untuk poin yang terakhir iaitu poin yang ke-8, iaitu menghormati ibu bapa. Kita sebagai anak-anak wajib menghormati ibu bapa kita, kerana dengan menghormati ibu bapa hidup dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syamil Nazmi. Saya akan menerangkan tentang definisi Hikayat Merah Mahawangsa.
Hikayat Merong Mahawangsa merupakan sebuah kisah sejarah yang menerangkan tentang raja-raja dan asal-usul raja mengenai kerajaan Kedah. Ia juga berdasarkan mitos dan legenda. Seterusnya, hikayat Merong Mahawangsa juga merupakan keluarga sastra sejarah ini. Terdapatlah hikayat Aceh, hikayat Palembang, hikayat Raja-Raja Riau, hikayat Bangkahulu, Al-Sulatin, hikayat Johor, hikayat Seri Kelantan, hikayat Pahang, hikayat Patani, Misal Melayu, asal-usul Raja Sambas, hikayat Banjar dan lain-lain. Pelbagai hasil sejarah yang telah didapati dalam hikayat Merong Mahawangsa, terutamanya terdapat pelbagai keluarga sastra sejarah ini, antaranya hikayat Raja Pasai, hikayat Aceh, hikayat Palembang, hikayat Bangkahulu, hikayat Pahang, hikayat Seri Kelantan, Misal Melayu, asal-usul Raja Sambas, hikayat Banjar dan sebagainya. Pengabsahan kuasa raja menjadi isu yang dibesarkan dan apabila kemunculan orang barat. Kuasa barat sendiri maupun oleh negeri-negeri lain yang menjadi jiran ini adalah sebahagian daripada taktik barat bagi memecah belahkan negeri-negeri Melayu daripada bersekutu menentang kemaraannya untuk memajukan sesebuah negeri. Jelas dari sudut penciptaannya, salah satu sebab hikayat Merong Mahawangsa dikarang ialah untuk digunakan sebagai dokumen pengabsahan kuasa Raja Kedah ke atas negerinya dan kawasan-kawasan jajahannya. Hikayat ini juga berguna dalam menepis dakwaan Siam bahawa Raja Kedah tidak berhak menyerahkan Pulau Pinang kepada Inggeris pada tahun 1786. Oleh itu, seperti hasil-hasil sastra sejarah Melayu tradisional yang lain, hikayat Merong Mahawangsa adalah pengembangan unsur-unsur realiti dan mitos yang digunakan untuk menegakkan kedaulatan Raja-Raja Kedah serta keturunannya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nuraifah Najini binti Muhammad Azhar. Saya akan membentangkan tentang nilai ketamadunan yang terdapat dalam filem Hikayat Merong Mahawangsa. Antara nilai ketamadunan yang terdapat dalam filem Hikayat Merong Mahawangsa ialah mengangkat keagungan Islam. Filem Hikayat Merong Mahawangsa juga menghubungkan jalan cerita dengan kisah Nabi Sulaiman dengan burung Garuda demi meningkatkan keagungan agama Islam itu sendiri. Hujah ini mungkin dikuatkan dengan insiden yang melibatkan seekor burung Garuda yang cuba menghalang perkahwinan antara putera Raja Rom dan puteri Raja Cina. Mengangkat martabat unsur Islam kerana kegagalan burung Garuda dianggap sebagai lambang kegagalan unsur Hindu kerana dipercayai burung Garuda adalah burung mistik dalam agama Hindu yang cuba menunjukkan keangkuhannya kepada Nabi Sulaiman AS. Seterusnya adalah pembukaan negeri Kedah. Burung Garuda menyerang kapal yang dinaiki oleh anak Raja Rom dan Merong Mahawangsa. Serangan itu juga menyusul antara satu sama lain dan memisahkan anak Raja Rom daripada pembantunya. Bahtera anak Raja Rom diserang oleh burung Garuda yang memusnahkan bahtera itu dan anak Raja Rom dihanyutkan ke laut. Dengan nama yang diberikan oleh Raja Merong Mahawangsa, maka secara tidak langsungnya tertubuhlah sebuah negeri yang bernama Kedah. Selepas itu, seluruh pentadbiran telah diamanahkan kepada anaknya, Raja Merong Mahadi Pusat. Seterusnya adalah penubuhan kerajaan. Sebelum Raja Merong Mahawangsa berangkat menemui putera Raja Rom, Baginda telah memberikan beberapa wasiat kepada puteranya, Raja Merong Mahadi Pusat. Raja Merong Mahadi Pusat mengarahkan puteranya meluaskan empayar dengan meminta putera Raja Merong Mahadi Pusat membuka kerajaan baru.
Akhirnya Raja Mero Mahadi Pusat bertuah kerana mendapat 4 orang anak iaitu 3 lelaki dan 1 perempuan. Raja Mero Mahadi Pusat menurut kehendak dan nasihat ayahandanya dengan menyuruh anak sulungnya membina sebuah kerajaan bernama Benua Siam. Putera kedua beliau dihantar untuk membina sebuah kerajaan bernama Negeri Perak, manakala puterinya memerintah sebuah kerajaan bernama Patani. Manakala puteranya yang terakhir diberi tahta untuk diwarisi apabila meninggal dunia nanti. Maka dengan ini, jelaslah keempat-empat putera Raja Mero Mahadi Pusat itu mendirikan kerajaan sendiri seperti yang dihasratkan oleh datuk mereka, Raja Mero Mahawangsa. Sekian daripada saya. Terima kasih. Nama saya Azizah binti Abdul Aziz. Jadi saya akan menyambung untuk membentangkan tentang nilai ketamadunan yang terdapat di dalam cerita Hikayat Maru Mahawangsa. Nilai ketamadunan yang seterusnya ialah pemilihan raja untuk membentuk sebuah negara yang berdaulat. Seorang pawang di sebuah perkampungan telah mendapat mimpi amanat akan mendapat seorang raja dari luar setelah bertapa selama 7 hari 7 malam di bawah air jatuh. Mimpi amanat tersebut datang bersama-sama sebuah pantun yang berbunyi, sampai masa tibanya waktu, duduk hati kaum berdua. Pantun itu bermaksud dua kampung yang bermusuh akan bersatu untuk menyerang dan menewaskan puak Garuda. Raja yang dimaksudkan adalah Raja Maru Mahawangsa. Jadi apabila Maru Mahawangsa diangkat menjadi raja, dua kampung yang bermusuh kembali bersatu dan berada di bawah naungan seorang raja di sebuah negara baharu yang bernama Langkasuka. Berikutnya, sistem perluasan kuasa dan pengaruh. Seperti kita tahu, perluasan kuasa dan pengaruh amatlah penting dalam usaha untuk membentuk sebuah empayar yang besar. Empayar Rom dan Empayar Han merupakan kuasa terbesar di dunia sejak dahulu lagi. Salah satu cara untuk meluaskan kuasa dan pengaruh ialah melalui perkahwinan politik. Di dalam cerita Hikayat Maru Mahawangsa, perkahwinan politik akan terjadi antara puteri Raja Cina dengan putera Raja Rom. Perkahwinan politik ini akan menyatukan dunia dan Empayar Rom dan Empayar Han akan memerintah dunia dan untuk jangka masa yang lama. Dalam pada itu, apabila puak Garuda mengetahui perkahwinan antara puteri Raja Cina dengan putera Raja Rom akan dilakukan di sebuah perkampungan, mereka telah menyerang kampung tersebut dan menculik puteri Raja Cina. Setelah diculik, puteri Raja Cina dijadikan tebusan. Ketua kepada puak Garuda iaitu Taji telah menghantar utusan untuk meminta 1000 tahil emas serta meminta kerajaan Cina untuk tunduk kepada daulat Garuda. Hal ini adalah kerana apabila kerajaan Cina tunduk kepada daulat Garuda, maka orang lain tidak akan berani untuk menentang Garuda. Akhir sekali, jalinan hubungan yang baik antara bangsa. Di dalam cerita Hikayat Maru Mahawangsa, terdapat 3 bangsa yang berbeza iaitu bangsa Melayu, bangsa Cina dan bangsa Rom. Bangsa-bangsa ini membantu antara satu sama lain demi kepentingan masing-masing. Sebagai contoh, Maru Mahawangsa dan putera Raja Rom telah menyelamatkan puteri Raja Cina yang telah diculik oleh puak Garuda. Pada masa yang sama, tentera Rom dan tentera Cina telah membantu Maru Mahawangsa dan orang-orang Melayu untuk melepaskan puak Garuda. Maru Mahawangsa juga bertutur dalam bahasa asing seperti bahasa Cina. Pertuturan dalam bahasa asing merupakan salah satu cara untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan bangsa yang lain. Kesimpulannya, terdapat pelbagai aspek yang dapat disimpulkan sepanjang penghasilan tugasan dari filem Hikayat Maru Mahawangsa ini. Secara ringkasnya,
Apa yang dapat kami simpulkan sepanjang penghasilan tugasan ini adalah melalui 3 aspek, iaitu daripada cadangan, pandangan dan juga harapan. Dengan penghasilan filem hikayat Merom Mahawangsa ini, masyarakat secara amnya dapat memperlihat perkembangan susur galur mengenai keturunan Raja-Raja Kedah dengan jajahan taklukannya. Diharapkan agar seni tempatan dapat memperkembangkan lagi kisah-kisah pejuang tanah air kita seperti membuat sambungan bagi filem hikayat Merom Mahawangsa. Hal ini dikatakan demikian adalah kerana melalui kisah bersejarah ini sedikit sebanyak dapat memupuk nilai tamadunan dalam diri masyarakat sekeliling serta pelbagai teladan yang dapat dimanfaatkan di dalam karya filem ini. Sehubungan dengan itu, semoga karya-karya sastra tradisional bersejarah dari masyarakat Melayu ini tidak lenyap di telan dan sentiasa terus dikenali secara meluas dan menjadi bahan pedoman kepada generasi-generasi yang akan. Dalam lampiran ini, saya lampirkan beberapa gambar yang terdapat di dalam sebutan filem hikayat Merom Mahawangsa. Sekian daripada kami. Terima kasih.